Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar murid sekalian? Mudah-mudahan kita semua sentiasa dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan lagi kehidupan kita sebagai khalifah di muka bumi Allah ini, insya-Allah. Pada hari ini kita akan mempelajari satu tajuk dalam mata pelajaran ibadah, iaitu tayammum. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkat doa yang kita baca sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita untuk belajar pada hari ini. Baik, kita tengok slide yang pertama dulu. Pengertian tayammum. Pengertian tayammum dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu pengertian dari sudut bahasa dan pengertian dari sudut syarak. Dari sudut bahasa, tayammum bermaksud al-qasdu. Al-qasdu ini berasal dari perkataan Arab yang bermaksud tujuan. Dari sudut istilah syarak pula, tayammum bermaksud menyapu debu tanah pada muka dan dua tangan dengan niat mengharuskan solat dengan syarat-syarat tertentu. Baik. Ini ada perbezaan sedikit dengan wuduk. Kalau wuduk kita perlukan air, namun apabila tidak ada air, maka kita perlu bertayamum, dan tayamum ini caranya adalah dengan menggunakan debu tanah. Baik, kita lihat slide seterusnya. Sebab harus tayamum. Apakah sebab-sebab yang mengharuskan seseorang itu untuk bertayamum? Yang pertama, kerana tiada air. Okey. Ataupun mungkin air yang ada hanya cukup untuk keperluan makan dan minum. Mungkin dalam satu masa bekalan air terputus ataupun berlaku musim kemarau, air tidak ada. Air yang ada di rumah hanyalah air yang sekadar cukup untuk makan dan minum sekeluarga sahaja. Maka ketika itu kita dibenarkan bertayamum untuk menunaikan solat. Yang kedua, luka tidak boleh terkena air. Okey, mungkin perkara ini berlaku kepada orang-orang yang ditimpa kemalangan jalan raya. Baik, apabila dia ditimpa kemalangan jalan raya, mungkin ada luka-luka di tangan, ada luka-luka di kaki. Jadi pada ketika itu dia tidak boleh mengenakan air kepada lukanya. Maka ketika itu dia dibolehkan untuk bertayamum. Yang ketiga, apabila air membahayakan kesihatan. Baik. Kemungkinan seseorang pesakit dinasihatkan oleh seorang doktor yang amanah. Okey, doktor yang amanah terhadap agama Islam, maka dia dinasihatkan oleh doktor bahawa dia tidak boleh mengenakan air pada tubuh badan dia. Sekiranya air tersebut terkena pada badan dia, air tersebut akan membahayakan dirinya. Maka apabila doktor menasihatkan sedemikian, maka ketika itu dia dibenarkan untuk bertayamum. Baik, kita lihat slide seterusnya. Niat tayamum. Niat tayamum inilah yang kita akan baca pada awal ataupun pada mula-mula kita nak melaksanakan tayamum. Baik, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Jadi niat ini perlu dihafal, dan sekiranya kita hendak melaksanakan tayamum, niat ini perlu kita baca. Kita lihat slide seterusnya.
rukun tayammum. Rukun tayammum ada 4. Yang pertama sekali niat. Yang kedua menyapu debu ke muka. Yang ketiga menyapu debu ke kedua-dua tangan hingga ke siku. Yang keempat tertib. Okey, jadi rukun ini adalah perkara yang mesti dibuat dan apabila ia ditinggalkan maka tayammum tadi tidak sah. Okey. Seterusnya kita pergi ke slide yang terakhir, anggota tayammum. Okey, anggota tayammum ini tidak sama dengan anggota wuduk. Baik, anggota tayammum ini hanyalah keseluruhan muka dan kedua belah tangan sahaja. Baik. Sehingga di sini sahaja video kita kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada video yang seterusnya. Kita akan bercerita lagi tentang tayammum. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.